Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak sampaikan 3 lagi cerita. Abang ucapkan terima kasih pada semua sebab terus bagi sokongan ke Abang dalam bentuk menonton cerita yang Abang paparkan. Abang ceritakanlah. Jadi Abang dapat banyak komen. Bang, gunakan nama saya dalam video akan datang bang. Dan Abang dapat komen tu terlalu banyak. Jadi Abang seronok. Macam kita ada interaksi satu sama lain kan. Itu yang bestnya. Tapi dalam banyak-banyak komen tu cuma adalah beberapa komen yang Abang rasa Abang tak akan tunaikan, iaitu minta Abang gunakan nama yang hari tu Abang kena warning banyak kali. Ingat tak yang Abang kata sikat tepi, rambut sikat tepi, lepas tu Abang gunakanlah nama tu sekejap, tapi Abang dapat warning kau daripada geng-geng mak-mak. Geng-geng semua. Matilah Abang cakap. Jadi Abang tak nak gunakan nama nickname yang tu. Tapi nama-nama lain Abang akan gunakan. Kalau korang yang pening-pening nama apa sebenarnya Abang maksudkan. Korang ingat tak kes yang baru-baru ni pasal yang bini dia kena ceraikan sebab dia ada perempuan simpanan yang dia tu kerja yang kat hospital tu lah. Namanya Abang tak boleh nak sebut lah sebab Abang pun tak tahu cerita sebenar. Cuma nama tu memang baik, cuma Abang tak nak gunakan sebab Abang dah dapat warning banyak kali. Okey, jadi cerita hari ni disampaikan oleh 3 orang, 3 cerita yang berbeza, iaitu cerita yang pertama berlaku pada tahun 2011. Kalau tak silap Abang dekat Johor, cuma dia minta dekat Abang jangan diberitahu kat mana cerita ni. Tapi cerita yang pertama ni pelik tau. Abang dapat cerita ni, Abang rasa macam nak cerita ke tak cerita, nak cerita ke tak cerita. Nanti Abang ceritakan kat korang kenapa Abang ada perasaan macam tu. Okey, cerita yang kedua kalau tak silap Abang berkenaan dengan bunga hutan yang dibeli. Lepas tu bunga tu ada benda lah yang mengikut. Dan cerita yang ketiga adalah pengalaman seorang budak lelaki yang melihat maklum dia diubati secara Islam. Maksudnya perubatan Islam bagi mengeluarkan jin daripada perut. Bukan, daripada badan. Jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video Abang. InsyaAllah Abang akan ceritakan satu persatu. Tapi kalau laju sangat, Abang minta maaf sangat-sangat. Itu je. Cerita pertama disampaikan oleh seorang budak perempuan. Abang rasa umurnya sebaya-sabaya Abang lah ataupun muda dia sikit. Tapi dia minta Abang jangan gunakan nama sebenar. So Abang gunakan kata ganti nama yang disarankan oleh salah seorang penonton Abang, iaitu Nana. Sebenarnya namanya Kak Nana, tapi Abang potong Kak, tinggalkan Nana. Jadi Nana cerita dekat Abang pengalaman dia berlaku pada tahun 2011 dekat satu kilang di Johor. Dekat mana kilang ni tak dapat Abang bagi tahu sebab atas permintaan Nana sendiri. Cerita dia macam ni. Pada tahun 2011, Nana ni dapatlah bekerja dekat satu kilang di Johor. Dia ni memang inilah pekerjaan pertama dia, kata dia. Jadi dia kerjalah masuk dekat kilang tu, dia kenal lah dengan orang-orang baru, orang-orang yang lama dalam tu. Tapi suasana kerja dalam kilang tu agak tak seronok. Sebabnya ada beberapa orang yang cengeng, ataupun dalam bahasa lain memang jahat lah, jenis bos-bos yang jahat. Yang paling jahat di kalangan banyak-banyak bos tu adalah seorang lelaki nama dia Encik Zarul. Ini pun bukan nama sebenar, Abang gantikan dengan nama yang dicadangkan oleh penonton dekat dalam komen. Jadi Nana ni memang seronok bekerja dekat kilang tu, tapi masalahnya bos yang nama Zarul ni memang menyakitkan hati. Sampaikan dia terpaksa selalu balik lambat buat extra job semata-mata untuk mengikut apa yang Encik Zarul suruh. Masalahnya apa yang Encik Zarul suruh selalunya di luar daripada dia punya skop kerja. Contohnya, Nana bekerja sebagai operator tapi di bahagian kualiti. Tapi atas arahan Cik Zarul, dia suruh Nana pergi masuk dalam production. Kalau korang yang kerja kilang mesti faham apa yang Abang cakap. Jadi daripada kualiti nak pergi production tu benda yang selalunya susah. Sebab dua-duanya skop kerjanya berlainan. Jadi disebabkan tu Nana ni nyimpan dalam hati tu. Sakit aja hati. Kalau lenyek-lenyek muka orang tua ni cakap. Cik Zarul ni bukanlah muda lagi, tua juga. Jadi pada satu hari tu Nana balik lambat. Dia balik lambat daripada kerja kilang sebab dia banyak kerja yang dia buat. Jadi disebabkan dia nak tunggu bas
Bas pun sampai lebih kurang pukul 11 malam macam tu. Jadi kerja pun dah siap lebih kurang pukul 9 malam. Daripada nak tunggu dekat luar kilang, baiklah dia tunggu dekat dalam pejabat dia. Dekat dalam pejabat yang disediakan untuk pekerja-pekerja lah. Jadi dekat situ adalah satu meja dan dia pun bertangkuh tidur dekat meja tu. Sementara nak tunggu bas datang, waktu dia tengah tidur, dalam mimpi tu, dalam tidur tu, dia bermimpi jumpa seorang perempuan yang perempuan tu sama muda dengan dia, tapi dalam mimpi tu perempuan tu pakai uniform sama macam kilang dia yang dia tengah pakai sekarang, yang namanya adalah Nash ataupun Nashrin. Abang pendekkan Nashrin jadi Nash lah. Jadi dalam mimpi tu dia berkenal-kenal lah, dan dia berborak-borak lah kan antara Nana dan juga Nash ni. Dia kenal-kenal, kalau kau ni siapa nama kau, berasal daripada mana. Nash cakap dalam mimpi tu dia tu berasal daripada Indonesia, tapi sebenarnya dia dah meninggal. Allah, terkejut abang. Tapi sebenarnya dia dah meninggal dunia. Dia meninggal dunia dalam mimpi tu, dia kata disebabkan dia diinaya oleh seorang lelaki. Tapi dalam mimpi tu, Nana puaslah pujuk Nash. Siapa sebenarnya orang yang dah menginaya dia ni? Dua-dua perempuan yang menginaya dia. Tapi Nash cakap, satu hari nanti kau akan tahu. Cuma dia kata, aku nak minta tolong kau satu perkara. Kalau kau sanggup. Lepas tu Nash cakap lah, apa perkaranya? Boleh aku tolong kau kalau perkara tu boleh bagi kebaikan pada aku. Dalam mimpi itulah. Tapi belum sempat Nash cakap apa yang perlu ditolong, tiba-tiba Nana dah tersedar daripada mimpi. Sebab kawan dia kejut, bas dah sampai. Jadi cerita tu tamat kat situ. Dia pun pergi naik bas balik. Tapi dalam semalaman dekat asrama dia, waktu dia nak tidur, dia terfikir-fikir, adakah Nash ni watak sebenar ataupun hanya mainan mimpi, ataupun jin ke apa ke kan. Okeylah, tak apa. Jadi besok paginya bila dia datang kerja semula, lepas waktu rehat, dia berjumpalah dengan seorang supervisor yang lama sangat yang bekerja dekat kilang tu. Kita panggil sebagai Kak Zubaidah. Dia tanyalah, Kak Zubaidah, saya nak tanya, kat kilang ni, akak kan orang lama kan, dekat kilang ni ada tak seorang perempuan nama dia Nashrin ataupun panggil dia Nash? Lepas tu kakak tu daripada seronok tersengih-sengih, tiba-tiba kakak tu terus masam. Kakak tu tanya, macam mana kau boleh tahu dekat kilang ni ada seorang perempuan nama Nash? Dia kata, tak adalah, dia kata saya nak tanya untuk konfirmasi, untuk confirmation. Lepas tu kakak tu cakap, ada, nama dia Nashrin, dia budak Indonesia daripada Jawa, cuma dia dah meninggal. Dia dah meninggal atas sesuatu sebab. Lepas tu, Nana pun cakap lah, memang betul lah yang datang dalam mimpi ni. Kata, jadi bila waktu Nana tu berkumat kamit, bercakap sendiri, Kak Zubaidah tu tanyalah, sebenarnya mesti ada benda yang tak kena baik, kau cerita dengan Kak. Dia kata, jadi ceritalah si Nana ni dengan kakak ni, Kak Zubaidah ni, apa sebenarnya yang dia mimpi. Terkejut gila Kak Zubaidah. Sampai Kak Zubaidah cakap apa? Wih, sampai datang dalam mimpi, bukan calang-calang ni cakap. Lepas tu Nana mintalah penjelasan pada Kak Zubaidah sebenarnya apa yang berlaku. Lepas tu Kak Zubaidah pun cerita, sebenarnya Nana ni dah meninggal dikhianati oleh seseorang. Jadi seseorang itu adalah Cik Zarul. Cik Zarul pada satu hari meminta Nana, bukan satu hari, banyak hari dia minta Nana ni datang kerja sampai lewat-lewat malam. Sampai kan ada kalanya Nana ni, sampai ada kalanya Nash ni buat kerja tapi tak sempat nak makan. Kebulu budak tu. Kadang-kadang budak tu sampai kena gastrik. Jadi akhirnya budak perempuan ni disebabkan terlalu penat, kerja terlalu lama, disuruh oleh Cik Zarul, budak ni meninggal kat tempat kejadian, dekat kilang, kat kilang tu. Jadi ceritanya dia heboh lah. Tapi akak
pelik, macam mana kau kenal dengan Nash? Tapi Nana beritahulah dia kenal melalui mimpi. Tapi akak tu pesan, tak payahlah kau hirau sangat dengan mimpi tu. Sebab kadang-kadang mimpi ni adalah syaitan ataupun jin ataupun benda-benda yang nak menyesatkan kita. Tapi bagi Nana, dia ada pendirian dia sendiri, dia ada pegangan dia sendiri. Okey. Jadi hari tu adalah hari yang sama macam sehari sebelumnya, iaitu Cik Zarul suruh Nana kerja lebih masa. Jadi dalam hati ni Nana rasa macam apa yang menimpa Nash macam akan-akan nak kena kat dia. Tak apalah, dia buat kerja, tapi dia tak lupa makan, dia tak lupa berehat. Macam biasa dia balik pukul 12 malam, tapi dia habis kerja pukul 9 malam. Jadi dia ambil peluang untuk merehatkan diri, dia tidur dekat meja yang sama. Waktu dia tengah tidur, dia mimpi sekali lagi Nash datang dalam mimpi dia. Waktu ni Nash cakap, boleh tak kau minta, aku nak minta tolong kau. Lepas tu Nana cakap, boleh, cuba kau cakap dulu, nanti mana tahu aku boleh tolong. Macam ni, ni yang serius ni, yang pelik ni ceritanya kat sini. Macam ni, aku daripada Indonesia, keluarga aku ada hantar perewang. Kalau bahasa yang abang faham, perewang ni adalah jin suruhan lah lebih kurangnya. Keluarga aku ada hantar perewang. Tapi perewang tu tak boleh masuk dalam kilang ni. Perewang tu berada di dinding sebelah tempat engkau tidur. Apa yang aku nak minta tolong kau ialah, kau umpan Cik Zarul pergi dekat dinding ni, dan kalau boleh dia menyandarkan badannya pada dinding ni supaya perewang aku boleh masuk dalam badan dia dan memberi nasib buruk pada dia. Habis saja Nash cakap macam tu, tersedar terus Nana. Dia tengok baju dengan kepala dia basah berpeluh-peluh. Dengan kata lain, apa yang disampaikan tu betul-betul serius, bukan main-main. Okey, inilah macam ni, dia kata. Okey, tak apalah. Dia pun balik rumah dulu. Dia fikir-fikir apa benda sebenarnya, mimpi ni betul ke tak, mimpi betul ke tidak. Okey. Lepas tu besoknya dia kerja macam biasa, dan dia balik pukul 12 malam, dia tidur dulu dekat situ, dia nak sambung mimpi yang sebelum tu. Tapi memang dah ditakdirkan Allah Ta'ala kan, mimpi tu bersambung. Dia mimpi Nash sekali lagi. Dalam mimpi tu Nash beritahu sebenarnya apa punca dia mati. Rupanya apa yang Nash ceritakan sama macam Kak Zubaidah ceritakan. Yang dia ni sebenarnya disuruh bekerja tanpa rehat dan akhirnya dia mati serangan jantung. Dan disebabkan itu keluarga dia dekat Indonesia marah betul dan hantar perewang. Abang minta maaf sangat-sangat kalau kawan-kawan abang dekat Indonesia yang ada rasa macam terasa hati ke apa dengan cerita ni, sebab ini adalah cerita yang disampaikan bukan untuk memburukkan sesiapa. Abang tak nak menambah atau mengurang-urangkan cerita. Inilah ceritanya. Okay. Jadi dalam mimpi yang ketiga kan, macam tu, Nash cerita betapa teruknya dia kena dengan Cik Zarul, sampaikan kadang-kadang Cik Zarul ada buat gangguan-gangguan yang menakutkan. Jadi dalam mimpi tu Nana menangis-nangis dengar cerita apa pengalaman yang dialami oleh Nash sampaikan Nash meninggal dunia. Dan bila dia terbangun daripada tidur, dia berazam dia nak tolong Nana. Itu yang peliknya kat sini. Dia nak tolong Nash. Dia nak tolong Nash, nak heret Cik Zarul berdiri menyandarkan badan dekat dinding yang katanya dinding tu ada perewang yang dihantar oleh keluarga Nash. Okey. Jadi bila besok paginya, bila dia pergi kerja, dia pun mengumpan-ngumpanlah Cik Zarul tu, dia buatlah macam-macam alasan dan akhirnya Cik Zarul bersandar dinding pada dinding yang ditunjukkan oleh Nash dalam mimpi. Bila Cik Zarul menyandar je dekat situ, tiba-tiba dia terus batuk kuat tau. Batuk kuat yang macam ada benda kat kerongkong tu. Dan akhirnya waktu hari tu Cik Zarul pun cuti MC. Dia ambil MC kerja separuh hari dan dia balik rumah. Tapi seperti yang dijangka, esok pagi bila Cik Zarul datang kerja,
Cik Zarul telah dipecat serta-merta sebab dikatakan telah melakukan penyelewengan duit syarikat. Cik Syarul terus dibuang dan sejak daripada tu katanya Cik Syarul susah nak dapat kerja sebab dia ada report polis yang dibuat oleh pihak kilang. Apa yang terjadi dengan Nesh dan Nana? Jadi Nana mimpi sekali Nesh datang balik dalam mimpi dan Nesh ucapkan terima kasih sebab berjaya menjatuhkan Cik Zarul. Okey, cerita yang pelik dekat sini adalah abang terfikir kenapa Nana nak tolong Nesh. Sebab ni macam kalau pendapat peribadi abang lah, ini lebih-lebih kepada betul ke roh tu yang datang ataupun jin ataupun syaitan ke. Tapi Nana cakap dia buat ini adalah untuk menolong Nesh. Dia nak nolong Nesh membalas dendam. Tapi pendapat peribadi abang, kalau ada siapa-siapa di antara kita mengalami peristiwa yang lebih kurang sama, tak payahlah ikut. Sebabnya bagi orang Islam, roh ada di alam roh. Roh tak boleh masuk dekat alam manusia. Mungkin boleh masuk atas izin Allah, tapi kebanyakannya abang lebih percaya itu adalah korin ataupun jin. Jadi pengajaran cerita dekat sini adalah kita jangan iniai orang walaupun orang tu daripada negara mana pun. Sebab kita tak tahu satu hari nanti kalau kita iniai orang, Allah akan tentukan sesuatu untuk orang pula iniai kita. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak lelaki. Dia cerita pasal mak dia. Tapi budak lelaki ni abang tak letakkan nama. Mak dia ni abang letakkan nama. Abang namakan dia sebagai Makcik Sarah. Berlaku pada tahun 2011 dekat Sungai Buaya, Rawang, Selangor. Kalau salah, abang minta maaf sangat-sangat, nanti betulkan. Cerita dia macam ni. Makcik Sarah ni memang dia lepas pencen tak ada buat apa-apa, dia suka buat kebun-kebun bunga. Jadi disebabkan kecintaan dia tu dengan bunga-bunga, dia adalah beli satu bunga yang daripada hutan lah bunga tu, tapi bukanlah bunga sangat, dia lebih macam pada daun lah, pokok yang daunnya merimbun kan. Kalau tak silap abang, nama pokok tu adalah Tomatokus macam tu lah kan. Lepas tu dia punya daun dia besar lebar dan lonjong, agak-agak macam muka abang ni kan, lonjong macam ni, macam tu lah. Daunnya melebar, namanya Tomatokus macam tu. Kalau nanti kalau korang carilah kan, bolehlah cari kat Google. Jadi dia belilah pokok yang Tomatokus ni daripada satu nursery, dia letakkan dekat rumah. Pada masa yang sama, Makcik Sarah ni, Sarah ni juga nama yang disarankan oleh salah seorang penonton abang Pada masa yang sama, Makcik Sarah ni juga bela-bela cucu. Dia ada 2-3 orang dia bela cucu. Sebabnya dia untuk mengurangkan kesunyian kat rumah lah kan. Rumah dah tak ada siapa, anak-anak semua dah kerja jauh. Suami dia tak pula dia ceritakan pada abang apa yang terjadi kat suami dia. Cumanya bila anak-anak dah kerja jauh, dia pun minta lah anak-anak dia bagilah 1-2 cucu bagi mak ni. Mak sunyi kata. Kurang-kurang pun kalau ada cucu meriah-meriahkan suasana kan, menjerit-menjerit terpekik tololong ni, kurang-kurang okey lah. Rumah besar tau, dia bagi gambar kat abang, rumah Makcik Sarah ni besar rumah dia, cantik tu. Kategori orang ada-ada jugalah abang tengok kan. Okey, jadi lepas dia beli bunga tu, dia letakkan dekat kebun bunga dia. Pada satu petang, salah seorang daripada cucu dia, waktu tu tengah maghrib tau, dia tak tutup pintu, dia biarkan pintu terbuka. Dah nak maghrib, belum maghrib lagi dah nak maghrib, dia biarkan pintu tingkap terbuka, kononnya nak bagi angin keluar masuk, ventilation lah tu kan. Tapi yang peliknya, salah seorang daripada cucu dia ni pergi dekat depan pintu utama, lepas tu buat melambai-lambai. Bila Makcik Sarah tengok apa hal cucu aku ni melambai-lambai, dia jengahlah keluar. Ada ke siapa-siapa? Tak ada siapa-siapa. Jadi dia yakin yang cucu dia lambai-lambai tu mungkin bunyian atau makhluk alam jin ke yang budak-budak nampak tapi orang tua tak nampak kan. Cepat-cepat dia tutup pintu. Bila dia tutup pintu, sejak daripada tutup pintu dia, cucu dia semalam-malam melalak-lalak, menangis-nangis. Dah disumbat susu, disumbat Nestum, disumbat apa tu popia. Tapi cucu dia juga tak berhenti menangis. Nangis dia, mejam-mejam nangisnya.
Dia yang tak ada air mata ni, menjerit-jerit atau koyak mulut. Dia risau. Jadi pada malam tu Makcik Sarah ni panggil lah kawan baik dia ni. Telefon kawan baik dia. Ni 2011 ni cerita Dia telefon kawan baik dia sarankan panggil ustaz. Malam yang sama. Lepas tu Makcik Sarah tu pun panggil lah ustaz yang disarankan oleh kawan dia, dan ustaz tu pun datanglah rumah. Bila ustaz tu datang rumah, ustaz tu bagi doa-doa, zikir-zikir. Akhirnya budak tu, cucu Makcik Sarah ni, baiklah, taklah melalak-lalak lagi. Cumanya Makcik Sarah tanyalah dengan ustaz tu sebenarnya apa yang berlaku. Dia kata, ustaz tu cakap, sewaktu saya nak datang ke sini, sampai dekat pintu pagar, saya nampak dekat depan rumah kakak ni, dia kata Makcik Sarah ni, ada seorang perempuan tua terbongkok-bongkok. Dan saya rasa benda tu macam jin. Jadi bila saya menghampiri pintu pagar, cepat-cepat dia lari gitu, masuk dekat dalam rumah, terus hilang. Jadi dia yakin ada sesuatu yang tak kena. Boleh tak Makcik Sarah ceritakan ada apa-apa tak benda baru yang datang dekat rumah ni? Jadi Makcik Sarah beritahulah yang dia baru beli satu pokok hutan namanya Tomatokus. Lepas tu ustaz tu cakap, bawalah dia jumpa, tengok pokok Tomatokus tu. Jadi ustaz tu pun pergilah tengok. Tapi disebabkan mungkin yelah tak ada jin kat situ kan, mungkin secara tak sengaja ke, tak kena ke apa ke, ustaz tu tak dapat nak kesan ada ke jin ke tidak dekat pokok tu. Rasa macam pokok tu melambai meliuk macam biasa je, tak ada apa-apa jin ke, tak ada apa. Jadi ustaz tu pun balik. Sejak daripada tu memang Makcik Sarah takut nak buka pintu, sebab setiap kali waktu malam dia buka pintu, memang cucu dia akan melalak-lalak. 2-3 orang cucu dia melalak-lalak. Lepas tu melalak-lalak, ada je pula macam tersengih-sengih memandang sesuatu. Jadi dia takut benda tu berulang lagi. Jadi dia pun tanyalah dengan jiran-jiran. Berborak-boraklah satu hari Makcik Sarah dengan jiran-jiran. Dia tanyalah, dia cakaplah anak dia, cucu dia melalak. Lepas tu dia panggil ustaz cakap ada orang tua. Bila dia cerita dengan jiran dia, tenganga jiran dia cakap apa? Kak Sarah, akak tahu tak, sebenarnya dah lama saya nampak, dia kata, dalam 2-3 hari ni, saya perasan dekat depan rumah akak, dekat pintu pagar, ada seorang perempuan duduk berdiri jadi pak guard kat situ. Saya tak tahulah apa puncanya dia berdiri. Dan saya rasa benda tu bukan manusia. Saya rasa benda tu jin. Berderau darah Makcik Sarah dengan macam tu. Oh sudah, memang betul lah apa yang ustaz ni cakap. Ini jiran dia pula cakap, memang adalah benda-benda kat pokok tu. Tak tunggu, petang tu juga Makcik Sarah ambil pokok tu, umban ke gaung pokok tu pergi. Bila dah umban pokok dekat dalam gaung, memang semuanya kembali kepada aman lah. Jadi pengajaran dia kat sini adalah pada makcik-makcik yang pencinta bunga ni, kalau boleh beli bunga yang komersial janganlah beli bunga yang pelik-pelik sangat. Sebab kalau bunga komersial, contohnya ros, ya orchid, ya pokok batang keladi, jadi tak adalah teruk sangat bunyinya kan. Kalau beli pokok Tomatokus yang pelik-pelik ni, takut dia orang ambil pada hutan, dan hutan tu pula memang tempat tinggal makhluk alam sebelah, kan dia ikut datang rumah kita, kan bahaya pula kan. Lepas tu pastikan yang letak-letak pokok dalam rumah tu, pokok tu clear, tak ada apa-apa yang mengganggu. Okey, itu tamat untuk cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ni pendek, tapi cerita yang ketiga ni yang paling bagi abang. Kisah pengalaman seorang budak lelaki, bukan nama sebenar, tapi abang gantikannya dengan nama Arif, juga nama yang dicadangkan daripada YouTube abang. Berlaku dekat Batu Gajah, Perak. Ke Batu Gajah tu kat Selangor, Perak rasanya. Okey. Jadi cerita dia macam ni. Waktu tu Arif, sekarang ni Arif ni dah besar lah kan, dah lebih kurang umur 30-an. Waktu kejadian ni Arif umur 9 tahun. Dia ni 9 tahun waktu tu, seingat-ingatnya dia cakap, dia ikut bapak dia pergi rumah maklum dia. Katanya maklum dia waktu tu sakit kena buatan orang. Buatan orang ke ilmu ke, lebih kurang macam tu lah kan. Jadi bapak dia ni nak pergilah melawat kakak dia, iaitu maklum si Arif ni lah. Jadi Arif ni umur 9 tahun, tak tahu apa-apa, dia ikut. Bila sampai dekat rumah tu, dia tengoklah maklum dia dalam keadaan terbaring dekat katil.
Tapi berdasarkan borak-borak bapak dia dengan orang-orang keluarga dalam rumah tu, anak-anak maklum tu, confirm lah dia sebenarnya maklum tu dah beberapa kali bawa ke hospital, tapi hospital pulang balik sebabnya maklum tu tak ada apa-apa sakit. Dia kata memang tak ada apa-apa sakit, baik je. Tapi tak tahulah kenapa maklum tu boleh terbaring macam tu, kesian sangat. Berlaku tahun berapa tak ada beritahu pada abang, tapi lebih kurang 90-an lah agaknya. Jadi waktu dia tengok maklum dia tu terbaring, jadi tak lama lepas tu, kalau tak silap abang, datanglah seorang lelaki. Rupanya sebelum Arif dengan bapa dia datang rumah maklum dia, anak-anak kepada maklum dia dah panggil seorang ahli perubatan Islam datang rumah tu untuk buat perubatan-perubatan Islam tradisional. Jadi ustaz tu pun ambil lah air satu baldi, lepas tu dipotonglah limau, dia buatlah perah limau, perah bunga, buatlah apa-apa upacara sambil-sambil selawat Nabi, sambil-sambil apa benda semua. Lepas tu ustaz tu pun cakap, air ni bawa mandi, bagi mandi maklum ni. Mandikan maklum ni dengan air jampi ni. Tapi yang mandikan dia adalah anak dia, bukan orang lain. Jadi ramai-ramailah diorang menolonglah maklum tu bangun, letakkan atas kursi roda, dan satu lagi syarat, mandi tu kena mandi dekat rumah belakang, maksudnya dekat rumah paling ujung sekali. Kalau kat rumah belakang kita selalu letak dapur lah kan. Jadi itulah tempat maklum dia kena mandi. Cuma ustaz tu pesan, mandi ni benar berlaku waktu malam kan, dan sewaktu proses memandikan, iaitu proses mengeluarkan makhluk-makhluk halus daripada badan maklum ni, akan berlaku sesuatu peristiwa yang menakutkan, iaitu si tukang mandi akan nampak sesuatu yang menyeramkan, tapi tak boleh tegur, senyap. Okeylah, tapi si Arif dia dengar je lah apa yang orang tua-tua ni borak-borak. Lepas tu dah bangunkan maklum, tolakkan maklum atas kursi roda ke bahagian dapur. Habis jam maghrib, anak kepada maklum ni pun startlah mandikan. Waktu ni Arif duduk dekat sebelah bapak dia, kalau tak silap abang. Duduk sebelah bapak, bukan sebelah, jauh sikit daripada bapak dia, dekat-dekat dengan TV masa tu. Jadi anak maklum ni pun mandikan. Tapi bila maklum tu dimandikan, maklum tu keluarkan suara macam tu. Dia jadi keluarkan suara berdegar-degar, suara-suara serak. Tapi anak dia terus mandikan untuk selawat Nabi, dengan selawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mandikan, ialah nak baikkan mak dia kan. Jadi sebabkan suara maklum tu terlalulah rugah-rugah, mengganggu tau. Dia mengganggu Arif yang tengah tengok TV kartun waktu tu. Jadi Arif tu pun pergilah mendekati maklum tu. Maklum dia lah, dia duduklah dekat-dekat kat situ. Tengoklah anak maklum tu mandikan. Tapi waktu dimandikan, Arif tak sangka dalam banyak-banyak orang yang datang, rupanya yang dapat tengok benda tu adalah Arif. Mungkin dia masih muda waktu tu, hati dia masih lagi suci. Waktu maklum tu dimandikan, tiba-tiba dia nampak dekat pintu dapur, gelap ni kawasan belakang rumah. Pintu dapur tu ada satu tangan hitam, tajam-tajam kuku dia, keluar daripada pintu. Maksudnya daripada luar, benda tu daripada luar, ulurkan tangan macam nak mencapai maklum tu. Waktu tu menggigil si Arif ni, takut. Budak 9 tahun tengok tangan besar, hitam, panjang, kuku tajam, ada darah lagi, nak mencapai maklum tu. Cepat-cepat dia bangun, dia patah ke belakang, dia duduk sebelah bapak dia. Diam dia tengok. Tapi makin hari tangan tu makin mendekati maklum, sampai dia terpaksa beritahu ke bapak dia. Ya, dia kata, ada Arif nampak tangan hitam nak capai maklum, dia kata. Tu bapak dia kata, tak, ya, diam. Kata, itu je, jangan bunyi, senyap aja, kata. Senyap-senyap aja. Kau budak-budak kecil, kata. Tapi lepas Arif bagi tahu tangan tu makin dekat nak mencapai maklum, kali ni dia tak goyang bapak dia. Bah, ya tolonglah, kesian maklum tu nak kena tarik dengan benda Allah tu. Lepas tu bapak dia kata, anak aku ni cakap serius kan. Cepat bapak dia pergi tepuk tangan Pak Long, suami kepada maklum tu lah.
Dia cakap lebih siap, anak aku nampak ada tangan kata. Apa tu Pak Long kata, biasalah tu, dia kata ilmu. Maksudnya dengan kata lain, Pak Long tu pun tahu sebenarnya kenapa bini dia ni pengsan, bedridden macam tu je, terbaring macam tu je. Sampailah apa yang Arif saksikan, tangan tu cuba mencapai Mak Long, tapi tangan tu tak sampai. Bila tangan tu tak sampai, ada benda yang lagi ekstrim. Benda tu mula menampakkan badan dia dan hampir-hampir menampakkan kepala dia. Waktu tu Arif terus tutup mata. Dia kata dia tak nak tengok benda ni, mengganggu kepala dia aja. Lepas tu dia pun tutup mata dia, dekatkan muka dia dekat bapak dia untuk elakkan benda tu. Tapi daripada tutup mata tu, dia dengar Mak Long tu punya suara makin menggarau-garau, menjerit-jerit. Sampailah proses mandi tu selesai, barulah Mak Long tu punya suara dah tak ada. Lepas tu barulah Arif berani buka mata. Tapi bila dia tengok buka mata, Mak Long dia dalam keadaan yang sihat, segar. Tapi dengan kata lain, abang pun tak tahu apa benda tu, dan Arif pun tak tahu apa benda. Ini adalah pengalaman budak 9 tahun disampaikan kat abang. Tapi pengajaran dia kat sini adalah, janganlah ambil benda-benda yang hara ni kan, ilmu-ilmu macam ni, sebabnya bagi kesan buruk. Susah nanti kita nak sakit, kita nak mati kan, ujung-ujung kita mati juga kan. Jadi kalau kita, boleh kita nak mati tengah solat, tengah mengaji, tengah bersedekah ke apa, mati. Yalah, kalau ada ilmu-ilmu macam tu, siapa-siapa yang ada buanglah. Janganlah ada mana-mana penonton abang. Jadi itulah pengajarannya. Apa yang disisikan oleh Arif bukan sesuatu benda yang menipu. Itu adalah pengalaman seorang budak yang hatinya suci. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Tapi dalam banyak-banyak cerita, abang rasa cerita pertama tu agak kontroversi sikit. Sebabnya cerita tu lebih kepada siapa yang datang dalam mimpi tu. Itu yang pelik, ya kan? Jadi cerita ni ada pengajaran yang unik untuk kali ni. Selalunya pengajarannya mestilah pengajaran yang baik. Tapi cerita kedua dengan ketiga tu pengajaran yang baik. Cuma cerita pertama agak confuse sikit pengajaran dia. Jadi kalau korang ada pandangan korang sendiri, korang ada buah fikiran sendiri, bolehlah komen dekat bawah untuk menambahkan pengetahuan pada abang. Sebab abang ni tak pandai sangat dalam hal agama. Jadi kalau macam tu, adakah kita boleh menolong, adakah kita boleh percaya dengan yang datang dalam mimpi tu? Nanti komen kat bawah, nanti kita discuss sama-sama, bincang-bincang sama-sama. Mana tahu korang ada pengalaman yang sama. Okey, terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. InsyaAllah abang akan post cerita lain dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.